الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan hadis daripada minggu lepas ni, kuliah yang lepas, iaitulah hadis yang ke-14 daripada hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita baca sekali agung hadis ini, kemudian kita sambung setakat yang kita berhenti hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak dihalalkan, damu mri'in muslim, darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah, illa bi ihda thalath, kecuali satu dari tiga. As-sayyibuz zani, janda yang berzina, maknanya orang yang telah berkahwin yang berzina. An-nafsu bin nafsi, dan nyawa dengan nyawa, maknanya orang yang membunuh kena bunuh. At-tariku li dinihi, yang meninggalkan atau keluar dari agamanya. Al-mufariqul lil jamaah, serta memisahkan bagi jamaah. Baik, sepintas lalu tentang hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang seorang yang mengucap dua kalimah syahadah. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia tu dijaga nyawanya, hartanya, keturunannya oleh pemerintah Islam. Agama Islam menjamin mereka. Tak boleh buat sebarang kepada seorang yang telah mengucap dua kalimah syahadah. Nilainya, value-nya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi seorang yang telah mengucap dua kalimah syahadah dijamin hartanya, nyawanya, keturunannya dijaga oleh agama. Kemudian hadis ni berkata, illa bi ihdath thalath, kecuali satu daripada tiga. Jadi maksudnya, walaupun demikian, walaupun seseorang itu bila dia mengucap dua kalimah syahadah, agama jamin untuk jaga nyawa dia, harta dia, keturunan dia. Tapi ada pengecualian. Ada tiga keadaan yang menyebabkan jaminan itu akan gugur. Jaminan agama terhadap mereka itu akan gugur. Yang pertamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibuz zani. As-sayyibu ni maksudnya orang yang telah berkahwin. Orang yang telah berkahwin lalu dia berzina. Orang yang telah berkahwin lalu dia berzina, gugurlah jaminan agama terhadap dia, yang mana dia tadi boleh dihukum bunuh dengan cara merejam. Boleh dihukum bunuh dengan cara merejam. Orang yang telah berkahwin lalu berzina, maknanya boleh dihukum bunuh dengan cara merejam. Berbeza dengan orang yang belum berkahwin, hukumannya ialah rotan 100 kali dan dibuang daerah. Kemudian yang keduanya, kata hadis ini, yang satu daripada tiga itu, an-nafsu bin nafsi, dan nyawa dengan nyawa, maknanya seorang menyambit nyawa orang lain tanpa hak, dia membunuh orang lain tanpa hak, maknanya nyawa dia pun akan dibunuh juga. Dalam kata lain, gugurlah jaminan menjaga nyawa oleh agama disebabkan dia itu membunuh. Yang ketiganya, at-tariqu li dinihi al-mufariqul lil jamaah, dia meninggalkan, dia keluar dari agama dia serta memisahkan dari jamaah. Maksudnya dia murtad.
Bila dia murtad saja keluar daripada Islam, atau dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam dengan sengaja dan dia tidak bertaubat, maka gugur juga jaminan agama terhadap diri dia. Jadi yang ni kita akan tengok. Baik, saya ulang sedikit di antara huraian Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitab dia berkenaan la yahillu damun mri'in muslim, tidak halal darah orang muslim. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, tidak halal membunuh seorang muslim. Maknanya tidak boleh membunuh seorang muslim, yakni yang telah bersyahadah. Yang telah bersyahadah, yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak boleh nak bunuh orang Islam. Kenapa? Bila seseorang itu telah bersaksi, maka terpeliharalah darahnya, jiwanya dan kehidupannya. Itu jaminan agama. Mengucap saja tanpa ada syarat. Mengucap saja tanpa ada syarat. Dan kata Syekh itu lagi, tidak harus atau tidak halal bagi seseorang untuk menumpahkan darahnya. Pemeliharaan ini kekal bagi seorang muslim. Pemeliharaan ini tidak boleh direntap darinya, melainkan jika dia melakukan salah satu dari yang tersebut dalam hadis ini. Maknanya besarnya nilai seorang mukmin. Sampai kata Syekh kita tak boleh nak rentap hak jaga agama, kehidupan dan harta daripada seorang muslim. Tak boleh nak rentap. Dan satu benda saya nak sebut lagi, mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana caranya? Tanpa syarat. Bila dia mengucap saja 2 kalimah syahadah, terus terpelihara. Terus terpelihara nyawa dia, harta dan kehidupan dia. Yang saya agak tekankan perkara ini kerana terdapat kefahaman yang agak berbeza dengan kefahaman seperti itu. Yang kita kata mula-mula itu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Bila dia mengucap saja dijamin terus. Ada fahaman yang lain meletakkan syarat. Ada fahaman lain meletakkan syarat yang saya akan ulas di akhir perbincangan ini, yang itu tak betul. Tak betul. Bila mengucap saja tanpa syarat, dia telah menjadi seorang muslim dan terjaga harta dia, nyawa dia dan kehidupannya. Baik, kita sambung setakatnya kita berhenti hari itu. Kita telah ulas agak panjang lebar berkenaan dengan seorang yang telah berkahwin berzina. Sekarang kita masuk kepada perkara kedua yang menyebabkan gugurnya jaminan menjaga nyawa dan kehidupan dia serta harta. Yang kedua, kata hadis ini, wan nafsu bin nafs. Maksudnya nyawa dengan nyawa, yakni membunuh. Saya baca dulu yang teks yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Kata Syekh kita ni, maksud nyawa dengan nyawa ataupun seorang mengambil nyawa orang lain, maka balasannya dia ambil nyawa dia juga. Ini keadaan yang salah satu daripada keadaan yang boleh menggugurkan jaminan kepada orang yang telah mengucap tadi supaya menjaga nyawa dia. Kata Syekh kita ni, nyawa dibalas nyawa, iaitu hendaklah dibunuh satu jiwa yang telah membunuh satu jiwa yang lain secara sengaja tanpa hak, sebagai ganti jiwa yang telah dibunuh olehnya. Maknanya orang yang telah membunuh boleh dijatuhkan hukum qisas kepada dia, iaitu dibunuh juga. Kata Syekh kita lagi, kaum muslimin telah bersepakat, maknanya ijma' tentang perkara ni. Ijma'nya sepakat ulama kaum muslimin bahawa sesiapa saja membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia berhak ke atas hukum qisas, iaitu wajib dibunuh. Jadi Syekh kita ni bawa satu dalil yang menjelaskan perkara itu. Antaranya dalil dia banyak sebenarnya, cumanya dia bawa satu dalil yang rasa memadai lah untuk kita faham, iaitulah suratul Maidah ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha
anna nafsa bin nafs, kami telah menetapkan bagi mereka di dalam kitab bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi maknanya Allah dah bagi tahu orang yang ambil nyawa orang lain dibalas ambil nyawa dia juga. Baik. Cumanya Syekh kita ni bagi tahu juga dalam mazhab Syafi'i kita dan juga jumhur ulama, di antara pengecualian yang boleh menyebabkan gugur hukum bunuh tadi, seseorang itu telah bunuh orang lain, dia bunuh orang lain, maka hukumannya bunuh juga, tapi ada pengecualian. Pengecualian dia ialah, kata Syekh kita, hukuman qisas gugur apabila si pembunuh diampunkan oleh wali-wali dia. Boleh. Kalau misal kata wali-wali yang dibunuh itu mengampunkan pembunuh tadi, maka terampunlah dia, makanya boleh diketepikan hukum qisas. Lagi satu, jumhur fuqaha berpendapat, jumhur ni maksudnya sebahagian besar, majoriti, bukan semua, majoriti, seorang bapa tidak dibunuh jika membunuh anak dia. Maknanya untuk seorang ayah, kalau dia bunuh anak dia, telah berlakulah sesuatu perkara yang kita diingini, maka dia bunuh anak dia. Dalam hukum fiqh, jumhur fuqaha berkata seorang bapa tidak dijatuhkan hukum bunuh. Itu saja pengecualian yang ada. Cuma yang ni majoriti fuqaha saja, bukannya sepakat ataupun ijma'. Kemudian yang ketiga, kata hadis ini yang menyebabkan seseorang itu tidak lagi dijamin nyawa dia dan harta benda dia dan kehidupannya, iaitulah hadis ini berkata at-tariku lidinihi, yang meninggalkan ataupun keluar daripada agama dia. Dalam kata lain, murtad. Bila seorang tu murtad, tidak lagi dijamin nyawa dia. Kata Syekh kita, maksud at-tariku lidinihi bermaksudnya orang tu keluar daripada agama Islam menjadi murtad. Dia menghuraikan, ulama kaum muslimin telah bersepakat bahawa seorang lelaki apabila telah murtad dan kekal di dalam kekafirannya dan tidak kembali kepada agama Islam selepas diminta bertaubat, maka hendaklah dibunuh. Maknanya lepas diberi amaran untuk bertaubat, dia tak nak bertaubat, dia tak nak kembali kepada agama Islam, kata Syekh kita, maka hendaklah dibunuh sebagaimana telah datang dalam hadis ini. Baik. Cumanya kata Syekh kita ni dia petik sedikit. Satu saja perbezaan yang ada, iaitulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kaum wanita tidak dibunuh, tetapi hendaklah dikurung, dipenjarakan hinggalah dia kembali kepada Islam. Selagi tak kembali kepada Islam, dikurung. Kalau sampai mati dia tak nak kembali, sampai matilah dia kena kurung. Itu saja yang berbezanya. Selain daripada itu, sama. Baik. Sekarang ni saya nak petik sedikit berkenaan dengan definisi murtad. Definisi murtad. Definisi murtad ni saya petik daripada kitab Fiqh Al-Manhaji yang ditulis oleh 3 ulama besar Syria, iaitulah Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, Syekh Adi Sabar Haji. Kitab ni ada diterbitkan oleh JAKIM. Dalam Fiqh Manhaji dia kata murtad terjadi apabila seseorang menolak hukum yang disepakati, maknanya ijma' dan pasti, yakni qat'i, diketahui umum. Saya ulang balik. Dalam fiqh manhaji dia sebut definisi murtad. Murtad terjadi apabila seseorang menolak hukum yang disepakati, maknanya telah ijma',
Maknanya khilaf tak masuk. Hukum khilaf tak masuk. Ia ijma'. Hukum yang ijma' dan pasti qat'i, maknanya berdasar pada dalil-dalil yang qat'i. Dalil qat'i apa dia? Dalil qat'i yang pertamanya Al-Quran. Yang kedua, hadis yang mutawatir. Hadis ada dua. Satu mutawatir, satu lagi hadis ahad. Walaupun kedua-dua ni sahih. Sahih, ada sahih yang mutawatir, lagi satu sahih nama dia ahad. Yang dikatakan qat'i bila dia mutawatir saja. Orang menolak hukum-hukum yang datang daripada hadis yang mutawatir boleh membawa kepada murtad. Orang yang menolak hukum-hukum daripada hadis sahih yang ahad tidak membawa kepada murtad, tapi dia berdosa. Itu beza dia. Baik. Tu kena faham baik-baik. Seulang balik hanya yang qat'i saja. Baik. Jadi berkenaan dengan perkara ni banyaklah. Saya taklah nak ulas panjang lebar. Cuma apa yang saya boleh buat, saya boleh bagi satu buku yang tuan-tuan boleh baca. Buku ni nama dia Kitab Mustikah Hadis. Yang ni jilid pertama. Jilid pertama, bahagian belakang tu, cuma yang ni versi Jawi, muka surat 415. Jadi saya nak baca ni panjang lah. Kalau saya baca ni masa subuh ni pun tak cukup. Apa yang saya boleh buat, saya akan baca sikit-sikit. Kalau tuan-tuan rasa, dan sebenarnya penting tuan-tuan kena tahu, sebab ni benda berkaitan dengan akidah. Seseorang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena tahu ada juga perkara-perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah dia, seperti juga solat. Dan kitab ni dia menghuraikan, walaupun taklah terlalu terperinci, tapi memadai. Memadai. Dan saya rasa Ustaz Talib pun baca kitab ni kan. Boleh minta dia ulang kaji sedikit bahagian perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah. Okey, sekarang ni saya nak fokus kepada sedikit pendetailan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan keluar daripada agama lalu menjadi murtad. Maka ketika itu gugurlah hak dia dijaga oleh agama di sudut nyawa dan harta dia. Baik, saya baca sedikit dan selebihnya tuan-tuan boleh carilah buku ni. Buku ni murah je tuan-tuan. Saya beli 3 jilid RM60. Maknanya satu jilid jatuh RM20 saja. Pelaburan sepanjang hidup. Pelaburan sepanjang hidup. Tuan-tuan mati boleh bagi kepada anak cucu pula. Jadi tak rugi. Boleh pakat beli, boleh pakat beli. Saya baca sini Perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Perkara yang menyebab rosaknya iman dan Islam itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, i'tiqad. Ada 3 cara yang menyebabkan seseorang tu keluar daripada Islam. Tiga cara. Yang pertamanya melalui i'tiqad, mana kepercayaan dia. Kedua, melalui perkataan dia. Yang ketiga, melalui perbuatan dia. Saya baca sikit-sikit saja. Selebihnya tuan-tuan kena cari kitab ni dan baca. Dan boleh minta Ustaz Talib ulang kaji lah, sebab dia pun baca kitab Mustikah Hadis ni. Yang pertamanya, dia sendiri i'tiqad. I'tiqad bahawa alam ini qadim, tidak ada penciptanya, atau alam ini kekal selama-lama. Kalau i'tiqad macam ini, boleh gugur agama dia. Boleh gugur agama dia. Dia i'tiqad bahawa alam ini qadim, alam ini kekal selama-lama. Padahal alam ini makhluk. Yang kekal hanya Allah, yang qadim hanya Allah. Dia kata alam ini kekal, tidak ada penciptanya. Bukan setakat tu, dia kata alam ni tak ada pencipta, berlaku dengan sendirinya. Ini proses sains, tak ada orang buat, jadi dengan sendiri. Jadi kalau duk terikut ahli-ahli sains yang tak ada agama tu, boleh menyebabkan keluar daripada agama. Jaga baik-baik. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu, yang belajar buku sains, bawa buku sains, umur 7 tahun, 8 tahun, kita kena bagi panduan juga. Jangan hanya baca buku saja. Kan buku tu kata teori Big Bang lah, teori itulah, teori inilah, benda terbentuk begini, berlaku dengan sendirinya. Kita kena selit sikit. Kena bagi tahu pada anak cucu kita tu,
Bukan sekadar itu proses dia betul lah begitu. Tapi alam ini baru. Allah yang menyebabkan jadinya begitu. Allah yang menciptakan. Yang qadim hanya Allah. Satu. I'tiqad bahawa pencipta alam ini baru. Berat. Dia kata Allah ini baru, pencipta Allah ini baru. Atau menyerupai mana-mana jenis makhluk, atau bersifat dengan sifat-sifat baharu, ataupun mempunyai anak isteri, atau berbilang-bilang, atau menerima mati. Maknanya menyamakan Allah macam makhluk. Allah itu bertempat, Allah itu duduk di satu-satu tempat tertentu, Allah berada di arah tertentu, Allah ada jirim dan jisim. Tu semua tak boleh. Bercanggah daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah, dan mengikut ahli sunnah wal jamaah boleh membawa kepada kufur. Sikit lagi saya baca. I'tiqad. Ini saya tebuk-tebuk ya tuan-tuan ya. Detail tuan-tuan kena baca. Tuan-tuan mesti kena baca benda ni. Mesti kena tahu. Kat rumah kena simpan buku ni. I'tiqad bahawa ruh orang mati berpindah-pindah. Kerana ada cerita gitu, keluar isu. Ruh orang Islam boleh berpindah-pindah. Dia panggil, istilah bahasa Arab dia panggil tanasukh. Tanasukh dah dia panggil. Tak boleh tuan-tuan. Kerana ada satu itu, walaupun isu ni dikeluarkan oleh orang agama juga, tapi telah pun ditegur. Tak boleh. Mana satu orang mati, roh dia berpindah kepada orang lain yang hidup, maka lepas tu dia hidup balik. Lepas tu mati, berpindah. Tak boleh. Fahaman ni hanya berada dalam fahaman agama lain, bukan agama Islam. Mengikut kitab ni, kalau kita berfahaman seperti itu, boleh gugurnya agama. Satu. Kena saya petik sikit perkataan, iaitu tiap-tiap, ini tentang perkataan pula. Perkataan iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya, serta hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga perkataan yang menolak, menafi, mengingkari segala perkara yang sekata alim ulama mensabitkannya. Saya ulang balik, ini penting ya. Dan juga perkataan menolak, maknanya satu orang tu menolak, mengingkari. Apa dia? Menolak, menafi serta mengingkari segala perkara-perkara yang sekata alim ulama. Mana benda-benda yang ittifaq ulama, yang ijma' ulama, tak boleh tolak. Sekata alim ulama mensabitkannya atau menafikannya, serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama. Tak boleh. Dan dalam kitab ni dia bagi contoh-contoh. Saya baca 2-3 saja. Antara perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan keluarnya daripada agama, seseorang tu berkata, bila katakanlah satu orang tu telah menceritakan kepada dia tentang hukum hudud, tentang hukum qisas dan hukum ta'zir. Ketiga-tiga ni ada dalam Al-Quran dan hadis dan sabit dengan ijma' ulama. Maka dia pun kata, hukum apa ini? Jangan main-main. Tak tahu mengaji, tapi jangan nak keluar perkataan-perkataan seperti ini, kerana dia boleh menyebabkan gugurnya. Kemudian gugurnya iman. Kata-kata seperti hukum ini sudah lapuk. Ni kita dah bimbang juga. Mengaji tinggi-tinggi bab moden ni, ngaji sains, ngaji engineering, ngaji di barat, langsung tak nak jenguk belik kitab-kitab agama, maka silap-silap seseorang itu boleh kata, bila orang memperkenalkan pada dia hukum-hukum Islam, dia kata hukum ini sudah lapuk, tak boleh dah ni. Zaman sekarang ni mana boleh pakai tudung. Contoh dia, boleh menyakit tu, boleh menyakit. Contoh lagi, zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalang kemajuan. Ni ada orang yang ikut oleh kerana sistem konvensional itu boleh katakan riba lah kan. Sistem perbankan konvensional guna riba. Di Amerika guna riba, Bank of America guna riba,
Swiss bank guna riba. Jadi ini semua negara-negara hebat ni guna riba. Kalau kita sekat riba tak maju kita. Cakap macam tu gugur. Jangan main-main. Cakap macam tu boleh gugur. Kemudian kata-kata seperti dalam zaman yang serba maju ini kaum wanita tak patut dibungkus-bungkus, mana tak patut tutup aurat. Sedangkan menutup aurat ini sabit daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih serta mutawatir. Kemudian ada lagi cerita, berzina kalau suka sama suka apalah haramnya. Ada juga tuan-tuan, ni kita dah bimbang ni, dah bimbang. Maju punya maju, maju punya maju, maju punya maju. Semua orang duk kerja-kerja, semua orang duk kerja duit, semua duk kerja permodernan, kerja-kerja sampai tengah malam, sampai duk berzina sama sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berkata kalau suka sama suka apa seharamnya. Ini nak ikut-ikut perangai orang barat yang telah menggebak di barat sana. Asal suka sama suka boleh berzina. Tak boleh macam tu. Itu sebab kita, anak cucu kita nak tengok TV tu boleh, tapi kena pandai-pandai pilih-pilih. Jangan sampai tengok cerita-cerita yang duk mempromosi benda-benda macam ni. Asal suka sama suka boleh tidur sekali, nikah tidak, apa tidak, boleh tidur sekali. Ini perangai barat. Dia cuba untuk masuk ulat dalam otak orang mukmin, sehingga satu peringkat orang mukmin kata tak apa, dia tu tak apa. Tu sebab sekali-sekala bila contoh dia masa ambang merdeka kan, pejabat agama buat operasi kan, berapa ramai kena cekuk, seolah-olah masa tu dia jadi masa untuk buat kerja tak senonoh. Masa merdeka pakat duk buat. Lagi satu masa Valentine Day. Ini penyakit yang sedang menular dalam masyarakat Islam. Bukan kita saja, serata dunia. Maka kita kena sekat, kena beritahu anak-anak kita dalam TV ni ada benda boleh tengok, ada benda tak boleh tengok. Dah banyak lagi. Dan lagi satu, di sudut perbuatannya, maknanya iman dan Islam boleh rosak juga di sudut perbuatan. Saya baca sikit ya. Melakukan upacara ibadah terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang-orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan. Itu sebab orang-orang yang cermat dia takkan buat benda ni. Dia tak akan pergi, takkan pergi mana tempat-tempat yang ada tokong besar-besar. Orang kafir pegang colok, dia pegang colok juga. Konon-kononnya nak menghormati. Kita menghormati ada hak. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama aku. Allah dah bagi tahu. Dari surah Al-Kafirun kan? Dah bagi tahu dah. Jadi kenapa yang semata-mata nakkan sokongan sanggup buat? Jadi tak kena beringat. Kena beringat. Ni sekarang ni musim mengundi, nak kena jaga. Ada benda kita boleh buat, ada benda tak boleh buat. Mulut kena jaga, tangan kaki kena jaga. Jangan sampailah nak meraih undi siapa sanggup menggugurkan iman sendiri. Boleh penyakit besar. Jadi banyak dah tuan-tuan, saya rasa memadai dah saya baca setakat tu. Cuma yang penting tuan-tuan kena cari dah buku ni. Cumanya ni saya rasa edisi lama. Edisi baru ni dia mahal sikit lah kot kan. Tapi yang penting kena cari. Tuan-tuan kena ada buku-buku yang macam ni dekat rumah. Sekurang-kurangnya menjadi panduan untuk satu rumah. Baik. Saya baca sikit lagi. Tak sempat habis juga ni tuan-tuan. Tak sempat habis juga. Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam menghuraikan hadis ini, dia juga menceritakan tentang orang yang meninggalkan solat. Orang meninggalkan solat ni, ulama di segi hukumnya ada berbeza pendapat. Tetapi akhirnya
Boleh katakan semua ulama kata dia menjurus kepada hukuman bunuh, meninggalkan solat. Baik, saya baca teks dia tu, jadi tuan-tuan boleh tengok, boleh dengar. Kalau tak puas hati boleh cari kitab tu, boleh baca. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura tentang orang yang meninggalkan solat. Ulama kaum muslimin sepakat meninggalkan solat serta engkar kewajipannya maka menjadi kafir, murtad dan dikenakan hukum hudud. Yang pertama ni Syekh kita kata berkenaan orang yang engkar. Dia kata solat tak wajib. Dia mengucap dengan syahadah, tapi dia kata solat tak wajib. Jadi orang yang berkata solat tak wajib, dengan sedar dia cakap macam tu, bukan dengan sebab dia tu hilang akal, dengan sedar, kata Syekh kita ni menjadi kafir. Menjadi kafir dan menjadi murtad, dan dia dikenakan hukum hudud. Hukum hudud bagi orang yang murtad ialah hukum bunuh. Satu. Baik, satu benda sini yang saya nak sebut, mengingkari kewajipan solat. Engkar wajib solat. Kenapa kena diisytiharkan murtad? Sebab kewajipan solat ni ialah sabit dengan ijma' ulama. Satu. Dan berdasarkan kepada nas yang qat'i. Tadi kan kita sebut yang awal tadi, definisi murtad tu dia mengingkari benda yang ijma' ulama, mengingkari benda yang qat'i, benda yang putus berdasarkan kepada nas Al-Quran, hadis yang mutawatir dan ijma' ulama. Jadi solat adalah sabit berdasar pada nas Al-Quran, hadis mutawatir dan ijma' ulama. Engkar maka jadi murtad. Syekh kita kata lagi, meninggalkan kerana malas, tinggal kerana malas. Dia mengaku wajib, dia mengaku wajib solat ni, tapi dia tak nak buat. Maka ulama khilaf. Yang ni berlaku khilaf. Ulama khilaf. Khilaf macam mana? Jumhur ulama, maknanya majoriti ulama berkata hendaklah diminta bertaubat. Orang tinggal solat diminta bertaubat. Jika tidak bertaubat, hendaklah dihukum bunuh sebagai hukum hudud, bukan dengan sebab hukum kekufuran. Jadi bab solat ni dia berat. Tinggal solat sebab malas. Sebab malas, maka pemerintah kena suruh dia bertaubat. Kalau tak nak bertaubat, tak nak kembali melakukan solat, boleh hukum bunuh. Boleh hukum bunuh, tuan-tuan. Ini majoriti pandangan ulama. Yang ketiganya, pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama Malikiyah. Maknanya Imam Ahmad dan mazhab Hambali dan sebahagian daripada ulama-ulama dalam mazhab Maliki berpendapat orang yang meninggalkan solat kerana malas hendaklah dihukum bunuh sebab kekufurannya. Dalam kata lain, dalam mazhab Hambali dan sebahagian daripada mazhab Maliki, orang meninggalkan solat walaupun kerana malas menjadi kufur. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia tak kufur, tapi tetap kalau misal kata walaupun dia meninggalkan kerana malas dan tak nak kembali bertaubat, tetap kena hukum bunuh. Jadi kalau kita perhati, tuan-tuan, berat tak hukum solat ni? Berat hukum solat, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita rasa takut juga, takut Tuhan turun bala, sebab ramai orang kita tak solat. Tuan-tuan. Pengalaman saya sendirilah, saya rasa tuan-tuan pernah lalu. Saya duduk hospital ni lama, banyak kali keluar masuk. Saya duduk perhati masa duduk ward tu, boleh bilang jari orang solat. Sampai sekali tu saya tegur doktor. Kebetulan doktor tu baik dengan saya. Kata doktor kena tegur doktor, tanggungjawab juga ni.
Sebab ramai tak solat ni. Bukan setakat pesakit yang menunggu bersama. Kan pesakit kan ada masa-masa memang tak boleh bangun pun, ICU kan. Ada masa-masa pesakit tu boleh bangun, kan. Ramai tak solat tuan-tuan. Kebetulan baru ni cucu saya pun masuk ward juga. Jadi anak saya teman dah dia dekat hospital Gajah ni. Anak saya balik kata, ayah, ramai tak solat ayah. Jadi solat benda berat tuan-tuan. Termasuklah kadang-kadang kalau tuan-tuan perhati, kalau kampung tu kita nampak sangat kat taman-taman, ramai orang tak pergi sembahyang Jumaat tuan-tuan. Walaupun kita nampak ramai pergi solat Jumaat, ramai juga tak solat Jumaat. Contoh dia, saya keluar daripada rumah, kereta tu macam tu juga, balik tak berubah macam tu juga. Maksudnya apa? Tak keluar dah. Sekali kita boleh anggap, oh sakit dah ni. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Sakit apa orang muda? Baru umur 30-an contoh dia. Ni di antara perkara-perkara besar yang kita kena fikir. Kadang-kadang kita ni, minta maaf dah, saya bukan nak kata ke tuan-tuan, kita jangan rasa sedap hati dengan sebab kita ni mari surau dengan kawan-kawan, mari surau bakat-bakat, rasa dah selesai segala-gala. Tak. Kita mari surau ni tuan-tuan hanya melakukan satu daripada asas. Kan ada hadis dalam 40 juga yang pernah kita baca, bunyan Islam alal khamsin, dibina agama tu atas 5 perkara: solat, puasa, zakat, haji. Mana 5 perkara tu asas Islam sebenar tu, yang nak bina atas tu. Jadi jangan kita rasa sedap hati dengan sebab kita mari surau, kawan-kawan kita mari surau, lalu kita biar jiran kita, masyarakat kita. Dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar ni fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau tak ada orang buat jadi macam mana? Kena semua. Jadi antara kemungkaran yang besar tinggal solat. Jadi saya rasa memadailah setakat tu, dan saya akan sambung sikit lagi sebab ada benda-benda penting yang saya nak ulas. Contoh dia, definisi mengucap. Saya sebut sikit huraian yang akan datang. Ada golongan yang mengatakan bahawa mengucap saja tak mencukupi untuk seseorang itu dijaga nyawa dan hartanya. Kena ada 5 syarat. Itu tak betul tuan-tuan. Saya sebut terang-terang lah, ini datang daripada kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas daripada mazhab Wahabi, aliran Wahabi. Itu tak betul. Dan hujah-hujahnya cukup banyak. Ahli sunnah wal jamaah tak kata macam tu. Ahli sunnah wal jamaah, bila kamu mengucap saja, terjaga nyawa dan harta dia. Itu satu benda. Dan perkara-perkara lain yang kita baca tadi, yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad, keluar daripada agama, benda yang ittifaq ulama saja. Benda yang ittifaq ulama saja. Benda yang ijma', maknanya sepakat. Kalau benda yang khilaf tak keluar. Tapi kawan-kawan kita yang duk baca buku Muhammad bin Wahab ni menghukumkan orang yang bertawassul menjadi syirik. Tak betul tu. Tak betul. Sebab syirik ni kafir. Syirik ni kafir. Kalaulah bertawassul tu menjadi syirik, habis tok imam kita ni menjadi syirik. Di Selangor lah khususnya, sebab kita duk baca dalam khutbah tu lafaz-lafaz yang bersifat tawassul, antaranya Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika min nabiyyikal amin. Pernah dengar tak tu? Wa nas'aluka bi asma'ikal husna. Ni lafaz-lafaz yang kita baca dalam khutbah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dan kami bermohon kepadamu dengan nabimu al-amin. Bermohon dengan Allah, bersandar kepada Nabi. Nampak? Tu tawassul. Jadi kalau misal kata tawassul tu jadi syirik, menjadi kafir, habis dah satu Selangor ni jadi. Jadi yang menyebabkan jadi murtad ini benda yang ittifaq saja. Benda yang sepakat ulama. Benda yang khilaf tak masuk. Jadi kawan-kawan kita tu kena beringat. Nak menghukumkan kafir pada orang ni kena beringat, hanya perkara yang ijma' ulama saja.
Jadi insya-Allah taala kalau ada masa saya akan sambung yang terakhir dalam kuliah akan datang, menyebut isu-isu yang seperti ini supaya kita faham dan jelas macam mana menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, mudah-mudahan apa yang kita baca ni menjadi panduan kepada kita, bukan saja untuk kita, ahli keluarga, anak-anak, cucu-cucu kita, biar kita pegang kepada agama Islam berdasarkan kepada fahaman dan tafsiran yang benar. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.